Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, EJ Entertainment Channel. Baiklah, pada hari ini saya nak kongsikan satu cerita, kisah seram. Jom dengarkan sama-sama. Baik, kisah yang saya nak ceritakan pada kali ini adalah berlaku pada tahun 2017, yang mana waktu tu kisah ni bermula bila kami sedang mencari, waktu tu saya dan isteri saya mencari rumah sewa yang baru. Sebab rumah sewa saya yang pertama waktu tu, tuan rumah dah nak ambil semula, jadi kami terpaksa cari rumah sewa yang baru. Jadi dalam tempoh kami mencari rumah sewa yang baru ni, kami pergi merata tempat, pusing ke kawasan tu, pusing ke kawasan ni, semata-mata nak cari iklan rumah yang ada iklan rumah sewa. Jadi sebab kami dah buntu sangat waktu tu, sebab tuan rumah dah nak ambil rumah sewa kami waktu tu dengan kadar yang segera. Jadi saya pun tak tahulah mana nak cari waktu tu. Sampailah ada satu masa ni, saya pergi ke satu kawasan perumahan yang memang tak jauh daripada rumah sewa yang pertama ni. Ada satu iklan. Kami pun ambil nombor telefon dan kita orang simpan nombor telefon rumah tu. Jadi kita orang pun cubalah sebanyak mana nombor telefon rumah sewa yang kita orang jumpa waktu tu. Kita orang cuba tanyakan berapa harga, berapa sewa. Setiap kali tanya, di luar bajet kita orang untuk sewa rumah. Tapi kita orang usahakan lagi. Sampailah satu rumah ni. Rumah ni memang rumah yang tak jauh dari kawasan rumah sewa kita orang yang pertama tu. Cumanya ada sesuatu tentang rumah tu. Rumah ni ada 2 orang penyewa asalnya. Ini cerita berdasarkan daripada orang-orang sekeliling di kawasan penjiranan rumah ni. Katanya ada orang mati. Ada orang mati dalam rumah sewa yang kami nak sewa ni. Dan kalau tak silap saya waktu kita orang meronda cari rumah sewa tu, memang kita orang ada lalu dekat kawasan tu. Tengah ramai orang. Waktu tu tengah ramai orang. Ada ambulans, ada polis. Cuma kita orang tak fikirlah ada apa-apa berlaku kan. Mungkin ada orang sakit ke, ataupun Wallahu alam lah, kita orang tak fikir apa waktu tu. Rupa-rupanya kawasan yang ada polis, yang ada ambulans waktu tu, itulah rumah yang kita orang nak sewa ni. Itulah rumah yang kita orang nak sewa. Jadi waktu tu dah beberapa minggu sebelum kita orang dapat rumah sewa tu. Sebab kami cari waktu tu dah berminggu-minggu jugalah sebelum kita orang dapat rumah sewa yang kedua ni. Jadi waktu tu kita orang dengar daripada kawasan-kawasan sekeliling kawasan kejiranan rumah tu, macam-macam diorang cerita. Diorang ada dengar bunyi macam ni lah dekat rumah tu, diorang ada dengar bunyi macam tu lah dekat rumah tu, ada nampak itu dah, nampak inilah. Tapi waktu tu saya pun tak tahu macam mana. Kita orang buat keputusan, tak apalah, tak payah nak hiraukan orang-orang sekeliling punya kata-kata. Mungkin saja nak takut-takutkan.
Jadi kita orang pun buat keputusan untuk menyewa rumah yang dikatakan diorang nampak macam-macam tu. Jadi kita orang pun stay lah kat situ. Kita orang stay dekat situ. Kita orang deal dengan tuan rumah. Kita orang tanya berapa harga. Dah setuju apa semua. Jadi kita orang pun deal untuk masuk ke dalam rumah tu. Sebab dah tak ada tempat lain dah. Rumah yang kita orang sewa ni rumah 2 tingkat. Jenis rumah teres 2 tingkat. Tingkat bawah ada 1 bilik, tak apa-apa nak besar, kecil je. Kemudian di tingkat atas ada 2 bilik. 1 bilik air dan 1 bilik air dekat bawah dan 1 bilik air dekat atas. Kemudian dekat bawah tangga ada 1 storeroom. Jadi macam itulah keadaan dalam rumah kita orang tu, rumah sewa yang kita orang nak masuk tu. Cumanya waktu kita orang masuk dalam rumah tu memang rasa something yang fishy. Maksudnya kita orang masuk rumah tu, dia punya suasana tu yang agak suram. Suasananya yang agak suram mungkin sebab wallpaper dia. Rumah ni, rumah sewa yang kita orang masuk tu, wallpaper dia memang so classical, serabut agak serabut lah, dengan tak tahulah macam mana pemilihan tuan rumah ni. Dia punya taste wallpaper dia pasang kat rumah tu memang agak nampak suram lah, menyebabkan rumah tu nampak suram. Kemudian dekat dalam rumah sewa tu ada sebesar-besar alam gambar dia dengan anak dia. Tuan rumah kita orang waktu tu dia seorang perempuan J, perempuan janda, anak 1, perempuan janda anak 1. Dia bekerja di Singapura. Rumah yang dia duduk sekarang, yang kita orang sewakan tu, dia tak duduk. Tapi barang-barang dia still ada dekat dalam rumah tu. Maksudnya kita orang just stay, duduk dalam rumah tu, tolong jaga barang-barang dia. Ibaratnya macam tolong jaga barang-barang dia. Kau duduk rumah ni, kau jaga barang-barang aku. Macam itulah. Jadinya dia bekerja di Singapura dan dia tinggal dekat selatan tanah air, dekat Skudai. Dia tinggal dekat Skudai dengan mak dia. Dia tinggal dekat rumah mak dia lah. Rumah yang dia punya ni disewakan kepada orang. Jadi kita orang pun waktu tu tanyalah tentang keadaan rumah ni dan sejarah rumah ni. Jadi tuan rumah pun ceritakan tentang keadaan rumah ni waktu tu. Selepas sahaja disewakan pada 2 orang bujang. Ni ceritanya sebelum yang kita orang masuk ke dalam rumah tu. Rumah tu disewakan oleh dia kepada 2 orang lelaki. 2 orang lelaki. Dia orang sewa bilik lah. Dia orang sewa bilik dalam rumah tu. Seorang duduk dekat bilik bawah, seorang lagi sewa dekat bilik atas. Dan untuk pengetahuan korang, rumah tu dia punya bilik yang boleh digunakan hanya 2 bilik sahaja, iaitu bilik bawah 1 dan bilik atas, bilik yang kedua, bilik belakang. Bilik yang belakang, master bedroom, tak boleh masuk barang. Sebab apa? Dalam bilik tu penuh dengan barang tuan rumah. Penuh dengan barang tuan rumah. Dia punya serabutnya dekat dalam bilik tu, sampai pernah satu ketika dalam bilik tu tikus boleh masuk buat bunyi bising. Kalau masuk dekat rumah tu, memang bahagian yang paling menyeramkan adalah bilik depan.
master bedroom. Master bedroom tu memang sangat menyeramkan. Ibaratnya macam kita orang menyewa kat dalam rumah yang ada satu bilik rumah tinggal. Jadi nak ceritakan kat sini, sebelum kita orang menyewa ni, ada dua orang penyewa. Dua orang lelaki, seorang dekat tingkat bawah, seorang dekat tingkat atas. Jadi cerita yang diceritakan adalah rakan dia ni, rakan serumah dengan penyewa ni tadi. Seorang ni ada masalah jantung. Dia penyewa di tingkat atas lah, di bilik atas. Kemudian ada satu hari tu dia orang balik kerja, jumpa macam biasa makan dekat bawah. Jadi yang duduk penyewa kat bawah ni, yang penyewa duduk kat bilik bawah ni, dia pun pergilah kerja macam biasa. Pergi kerja macam biasa. Saya tak pasti dia kerja apa. Dia ada ceritakan, pun saya tak ingat dia kerja apalah. Dia pergi kerja macam biasa. Rupa-rupanya dia tak sedar yang kawan serumah dia tu kat bilik atas tu dah kena serangan jantung. Dan dia meninggal dunia dekat bilik atas. Dia meninggal dunia dekat bilik atas tu. Kemudian dah berhari-hari jugalah dia, kawan dia yang bilik bawah ni pergi kerja balik kerja. Yelah, mungkin sebabkan kerja tak sama. Jadi dia buat hal sendiri. Dia tak tahu pun, mungkin kenapa tak tanya kenapa kawan dia tak turun ke, mungkin tak tahulah, dia tak tahu. Jadi mungkin ada pada satu hari tu diceritakan, yang tuan rumah ni ceritakan, dia telefon penyewa yang atas ni. Dia telefon penyewa yang bilik atas ni, tak berangkat. Kemudian dia pun try lah datang rumah sewa tu. Tuan rumah ni memang rajin datang. Dia memang rajin datang. Sejak kita orang duduk kat situ pun, dia memang jenis yang rajin datang rumah sewa kita orang. Jadi dia datang ke rumah, dia naik bas ataupun dia naik Grab ke apa benda. Daripada Skudai tu dia datang ke rumah sewa dia, nak jumpa dengan penyewa yang bilik atas ni. Kenapa tak berangkat telefon kan? Lepas tu tengok bilik, di masa dia datang tu tengok rumah berkunci. Sampailah kawan dia ni balik, penyewa bilik bawah ni datang balik semua. Dia buka pintu rumah tu. Bila dia dah buka pintu rumah tu, barulah dapat tahu yang penyewa dekat bilik atas tu dah meninggal. Dia dah meninggal dunia. Dia dah meninggal dunia dekat bilik atas. Jadi dari situlah, start dari situlah yang kawan dia ni yang nyewa dekat bilik bawah tu tak berani dah nak sewa rumah tu lagi. Jadi dia pun keluar daripada rumah tu selepas daripada peristiwa rakan serumah dia tu meninggal dunia disebabkan serangan jantung dekat atas bilik. Begitulah cerita dia. Jadi walaupun dah dengar cerita tu, memang kita orang tak apalah. Waktu kita fikir orang tu dah mati. Yelah, kalau dekat mana-mana pun, kalau kata rumah tu orang ada orang yang meninggal dunia, takkanlah kita terus takut nak duduk kat rumah tu kan. Jadi kita orang pun fikir positif. Dan satu lagi, kita orang pun dah buntu dah nak cari rumah sewa waktu tu. Jadi apa yang dapat kita grab je. Buat masa tu lah.
Jadi kita orang pun masuklah dalam rumah tu, mula pindahkan barang-barang kita orang. Daripada rumah sewa lama, sampailah yang untungnya tu memang tak jauh lah daripada rumah sewa yang lama, jadi tak susah sangat nak memindahkan barangnya tu, tak jenuh lah. Jadi bermulalah kita orang menetap dekat rumah tu. Kita orang menetap tak lama. Kita orang menetap kat rumah tu tak lama. Sebab kalau tak silap setahun, tak sure, dalam setahun lebih macam tu lah. Setahun lebih. Lepas tu kita orang terus pindah dekat rumah yang sekarang kita orang duduk ni. Jadi berdasarkan daripada sejarah kita orang duduk kat rumah tu, kita orang cuba jugalah positifkan diri bila duduk kat rumah tu. Sebelum kita orang masuk dalam rumah tu, memang saya dah siap azan. Saya dah azan setiap penjuru rumah. Saya dah tabur garam dengan lada hitam sebagai pendinding. Kita bersedialah. Kita tak tahu apa-apa kemungkinan, tapi kita positifkan diri. Tapi dalam masa yang sama, kita bersiap sedia dengan kemungkinan yang mungkin berlaku. Sebab orang-orang jiran-jirannya ni duk bercerita pasal rumah tu kan. Jadi kita pun bersedialah dengan apa yang kita mampu, dan mulalah kehidupan kita pada suasana yang sangat menyeramkan dalam rumah tu, dengan wallpaper dia yang sangat suram. First of all, yang kita orang masuk dalam rumah tu, apa yang saya buat adalah saya ambil gambar yang tergantung kat dinding rumah tu, dekat bahagian tangga, gambar tuan rumah dengan anak dia. Saya ambil, saya gulung, saya simpan dalam store. Apa sih rumah tu boleh pula sebesar-besar alam dia letak muka dia. Seram, tahu tak? Jadi saya pun simpanlah gambar dia tu dekat dalam store bawah tangga. Dalam store tu pun penuh dengan barang-barang. Jadi bila kita orang duduk dekat rumah tu, setakat yang awal yang kita orang duduk, tak ada masalah apa-apa, tak ada gangguan ke apa. Bilik kita orang tu bilik yang atas lah. Kita orang duduk dekat bilik atas. Kita orang duduk kat bilik atas, bilik bahagian belakang. Sebab bilik depan memang kita tak boleh nak masuk. Bilik depan memang kita tak boleh nak masuk sebab penuh dengan barang. Jadi kadang-kadang pun kita orang, bukan kadang-kadang, memang kita orang banyak tidur dekat bahagian bawah rumah. Kita orang tak tidur kat bilik. Kita jarang tidur dekat bilik. Sebab waktu tu isteri saya pun tengah mengandung anak yang kedua. Tengah mengandungkan anak yang kedua. Jadi kita orang tak banyak tidur kat atas lah. Kita orang banyak dekat bawah sahaja. Tapi barang-barang macam baju, almari, pakaian semua dekat bilik atas lah. Katil semua dekat bilik atas. Jadinya barang-barang macam baju tadi tu, kalau kata nak siap-siap pakai baju kerja ke, memang dekat atas ada baju, dekat bilik bawah pun ada baju. Kita orang ada standby dekat bilik bawah tu untuk baju-baju kerja lah. Jadi kalau kata nak naik atas susah, jadi kita orang dah standby dekat bawah, bilik bawah tu untuk baju kerja. Jadi kita orang memang banyak tidur dekat bahagian bawah. Kita orang tak tahu lah kenapa, memang suasana dekat bahagian atas tu memang sangat menyeramkan. Lagi-lagi kalau kata kita orang keluar dari bilik, nak turun ke tangga tu, nak turun ke bahagian bawah,
dekat bilik depan ni memang kita orang tutup pintu dia. Kita orang tutup pintu bilik depan. Yalah, dalam bilik tu penuh dengan katil dia, rak, baju dia, baju tuan rumah pun banyak lagi kat dalam tu, dengan barang-barang anak dia. Memang serabut, memang sangat serabut. Tak tahulah, dia sumbat sepenuh-penuhnya bilik master bedroom tu dengan barang-barang dia. Jadi memang bilik utama tu kita orang tak boleh nak guna lah sepanjang kita orang sibuk kat rumah tu. Okay. Jadi memang pengalaman kita orang setiap kali lalu dekat tangga tu, nak melintasi bilik utama tu, Masya Allah, memang sangat menyeramkan. Memang meremang pun orang pun tak tahulah. Dia punya meremang tu, kita orang bukan meremang pasal fikirkan ada orang meninggal dekat rumah tu, tapi dia punya meremang sebab dengan bilik dia, bilik utama tu memang seram sangat. Okay. Tapi kita orang ada jugalah masuk bilik tu untuk bersih-bersihkan sapu-sapu sikit. Kalau dalam, bayangkan kalau dalam rumah, satu tempat tu kita biarkan berlama-lama, siapa yang masuk? Tak ke jin yang masuk? Takkan nak duduk serumah dengan jin. Jadi kita orang masuklah, kemas-kemas bilik utama tu, sapu-sapu sikit, susun atur elok-elok sikit. Jadi kalau kata ada bunyi, kerap kali jugalah dengar bunyi yang tak disengajakan. Tak tahulah disengajakan atau tak disengajakan dekat dalam bilik utama. Memang kita orang suspicious sangat dengan kalau kata dengar bunyi atau apa-apa pergerakan dekat dalam bilik utama tu. Ialah bilik tak didudukkan, tak di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bilik itu tak dipenghunikan. Kod-kod yang jadi masuk dalam tu tak penghuni apa. Jadi kita orang teruskan kehidupan kita orang seperti biasa. Memang tak adalah kata nampak apa ke seperti yang diceritakan oleh jiran-jiran tu lah. Mungkin diorang saja nak reka-reka cerita ke, wallahualam lah. Tapi sepanjang kita orang duduk kat rumah tu, tak adalah penampakan yang aneh. Cuma suasana menakutkan tu memang sangat menakutkan lah. Jadi sampailah ada satu malam ni, kita orang tidur kat bawah. Kita orang tidur dekat bilik, bukan dekat bilik bawah, kita orang tidur dekat ruang tamu. Kita orang tidur kat ruang tamu. Kita orang bentang tutup, saya dengan isteri saya, dengan anak saya dengan sulung, kita orang tidur dekat ruang tamu. Jadi satu malam ni, isteri saya dia tersentak waktu tidur. Okay, dia tersentak waktu tidur. Dia cakap kat saya yang dia mimpi ada orang dekat luar rumah, dekat luar pagar, minta panggil dia, bagi salam, panggil dia. Dan dia macam nak buka pagar tu. Tiba-tiba meremang pula cerita. Dia macam nak buka pagar tu, tapi dia pegang tangan saya. Itu yang dia tersentak, dia bangun terus. Itu yang dia alami. Kemudian itulah satu peristiwa yang dia lah lalui. Okay. Lepas tu waktunya anak saya nak dilahirkan, anak kedua saya nak dilahirkan. Okay. Saya waktu tu apa tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, isteri saya ni dia nak berpantang kat kampung kan. Cumanya
Bila dia berpantang kat kampung, anak saya yang sulung pun ikut dia lah dia, duduk kat kampung. Jadi bila berpantang tu, saya lah tinggal seorang. Saya tinggal seorang dekat rumah tu. Apa yang saya pernah alami waktu tu, saya balik daripada kampung, lepas isteri saya hantar isteri saya berpantang dekat kampung tu, saya tinggal seorang lah. Ceritanya saya tinggal seorang dekat rumah tu, dan confirm secara automatiknya saya tak tidur bilik atas. Memang saya tidur ruang tamu. Barang-barang saya semua saya mandi pun ke bilik air bawah, saya tak mandi ke bilik atas. Ada satu malam tu saya terasa, waktu saya tengah tidur, saya terasa seperti ditindih, dihempap di atas badan saya. Waktu tu tak tahulah pukul berapa. Memang saya rasa memang ditekan. Saya ada satu habit, bila setiap kali saya termimpi ke saya kebanyakan mimpi lah, bila mimpi ataupun saya tersentak, saya akan cuba menjerit Allah. Saya jerit Allah. Tapi bila kita dalam mimpi kan, dalam mimpi itu kita macam dah jerit sekuat-kuatnya Allah, tapi bila sampai tersedar tu, dia macam tak sampai suara tu nak lepaskan, nak jerit Allah tak sampai. Jadi bila saya terasa ditindih tu, saya cuba nak menjerit Allah, tapi jeritan tu tak sampai. Dan dalam masa yang sama, saya lelapkan mata saya. Saya tak berani nak buka mata saya. Saya terus pejamkan mata saya, tapi saya jerit. Saya cuba jerit tapi tak sampai. Dan saya terlintas dalam hati saya, cuba baca ayat kursi dalam hati saya. Dan saya terus lelapkan mata saya. Saya terus tak buka mata saya, sebab kalau saya tahu saya buka mata saya tak boleh nak tidur semula. Jadi saya pejamkan mata saya. Saya terus baca ayat kursi dalam hati saya. Sebab saya dah pernah ada pengalaman waktu saya belajar tu, macam yang saya ceritakan sebelum ni. Bila saya buka mata, member tu tengah tenung saya. Dalam tenung saya, tajam pula tu tengoknya. Member tu dah baru lepas kena kasut. Jadi disebabkan daripada pengalaman saya tu, saya tak berani buka mata. Kalau kata saya tersentak, jadi saya cuba tahan daripada buka mata. Saya akan cuba jerit setiap kali saya terasa macam ditindih, atau saya terasa macam mengalami mimpi yang menakutkan. Jadi itu pengalaman yang saya lalui sewaktu saya duduk dekat dalam rumah sewa yang kedua tu. Jadi alhamdulillah, sepanjang saya dan isteri saya tinggal kat dalam rumah tu, tak adalah melalui apa-apa cerita yang seperti orang lain ceritakan dalam awal video saya cakap tadi. Jiran ni cakap macam tu, nampak tu tengok macam ni. Kita ada, kita orang tak lalui. Cuma peristiwa orang meninggal dalam rumah tu memang peristiwa yang nyata lah, memang peristiwa yang nyata. Tapi kita orang tak adalah rasa bila orang mati mesti ada hantu. Tak, kita orang tak berfikiran macam tu. Yelah, sebab orang mati kan, hantu tu bisa hantu, jin. Jadi kemudian kita orang pun dah masuk ke rumah yang baru ni. Adalah seorang kawan ni daripada tempat saya kerja ni. Dia nak kahwin. Dia nak kahwin, kemudian dia nak
cari rumah sewa. Kebetulan saya offer kat rumah kat dia, rumah sewa saya yang kedua tu, untuk dia masuk pula. Dia pun tengok dia dah pernah datang rumah kita orang, rumah sewa kita orang tu. Jadi dia setuju. Kita cerita lah macam mana bilik dia macam ni, bilik pertama ni tak boleh pakai. Okey, dia setuju. Dan dia dah pun buat perjanjian dengan tuan rumah. Kita orang pun dah masuk dekat rumah yang baru ni, rumah yang sekarang ni lah. Okey, dan dia pun dah duduk dekat rumah sewa tu. Kemudian adalah dalam beberapa minggu dia cerita dekat saya. Kawan saya ni dia cerita dekat saya, waktu dia sewa dekat rumah tu, dia cerita dia ni bekerja lah, bekerja kat tempat saya lah. Tapi isteri dia ni tidak bekerja. Dia seorang suri rumah. Isterinya tidak bekerja, seorang suri rumah. Jadi dia memang sepanjang masa di rumah lah. Dia ceritakan yang melalui waktu tu adalah isteri dia. Isteri dia yang melalui. Waktu isteri dia dekat rumah tu, waktu siang dia dengar ada satu bunyi yang bergegar, bunyi yang macam satu bunyi yang hentaman yang kuat dekat bahagian atas, dekat bilik master bedroom. Dekat bahagian master bedroom yang kita orang cerita tadi, bilik dia tu memang penuh dengan barang-barang tuan rumah. Jadi isteri dia ni berlari ke bawah, keluar rumah, berlari keluar rumah disebabkan daripada bunyi yang didengar tadi daripada master bedroom tu. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi, isteri dia waktu malam dia dengar waktu malam isteri dia dengar ada bunyi ketang kelentung dekat dapur. Bunyi orang, macam bunyi sudet belaga dengan kuali, bunyi orang memasak dekat bahagian dapur bahagian bawah. Itu yang diceritakan lah. Itu yang kawan saya ceritakan. Sejak dari dia menyewa dekat rumah sewa yang kita orang pernah sewa tu. Cumanya alhamdulillah setakat yang saya duduk dekat rumah sewa tu, tak berlaku perkara-perkara yang diceritakan tu tadi. Cumanya adalah sedikit bunyi yang macam pelik sikit, kita orang akan jengah kat master bedroom tu. Jadi setakat itu je lah cerita saya pada kali ni tentang rumah sewa yang pernah saya huni. Kat situ dalamnya ada orang pernah meninggal dunia. Baiklah, setakat itu saja dahulu kongsi cerita kisah seram saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada konten yang seterusnya. Mungkin untuk cerita seram, mungkin kita akan jumpa lagi untuk kisah yang lain. Dan jangan lupa like video ni kalau anda suka, share dan juga subscribe untuk bantu channel ni lebih naik lagi, bantu channel ni untuk naik. Jadi setakat ini saja dulu. Saya Azwan Johar, ini AJ Entertainment Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.